Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima al-ughliq wal-khatimi lima sabaq nasirul haqqa bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa biqdarihi al-azim fi kulli lahmatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama berkumpul di dalam majlis ilmu yang insya-Allah akan dinaungi oleh malaikat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah bersama saya Ustaz Zaki dalam satu rancangan Madrasah Hadis Nabawi. Pada hari ini kita akan membincangkan asas-asas ilmu hadis. Sebelum itu, ingin saya kongsikan sepotong hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fi jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, sesungguhnya dia akan berada bersamaku di syurga kelak. InsyaAllah, moga-moga asbab kita mempelajari ilmu asas hadis ini akan menambahkan rasa cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW dan menempatkan kita bersama baginda di akhirat kelak. InsyaAllah, Allahumma amin. Sebelum saya ingin mengupas perbahasan ini dengan lebih lanjut, eloklah kita ketahui apa itu hadis dan sunnah dari segi bahasa dan istilah. Definisi hadis ialah setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, takrir, sifat khuluqiyah iaitu sifat akhlak Nabi, sifat khalqiyah iaitu sifat-sifat Nabi dari segi fizikal, dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum ataupun selepas perutusan baginda menjadi rasul. Sidang hadirin yang saya rahmati, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam hadis ada dua komponen yang terlalu penting. Dan komponen ini yang akan menjadikan hadis itu adalah hadis. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-puan, pertama adalah matan. Matan adalah lafaz-lafaz hadis yang membentuk pengertian. Ianya adalah perkataan asal yang berada di akhir rantaian perawi, sama ada diriwayatkan oleh Rasulullah SAW sendiri atau orang lain, iaitu sahabat ataupun tabi'in. Okay, setelah kita faham apa itu matan, kita beralih pula kepada sanad. Sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Dan apa itu perawi? Kita mesti akan terfikir, perawi itu apa? Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya para sahabat yang terkenal, contohnya seperti Abdullah ibn Umar ataupun Abu Hurairah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah kita mengetahui apa itu pengertian sanad, kita perlu ketahui sanad ini terbahagi kepada dua komponen, iaitu as-sanad al-a'li atau sanad yang tinggi, dan kedua adalah as-sanad as-safil iaitu sanad yang rendah. Sanad-sanad ini penting untuk menentukan nilai status hadis tersebut. Ini bermakna sanad ini akan menentukan sama ada hadis itu hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif ataupun hadis maudhu' ataupun hadis yang direka-reka. Okey, apakah dimaksud dengan as-sanad al-ali? Sanad al-ali adalah sanad yang tinggi. Sanad al-ali adalah rantaian perawi yang sedikit jumlahnya berbanding rantaian perawi yang lain pada riwayat hadis yang sama. Ini kerana apabila sedikit bilangan perawi menunjukkan sanad tersebut lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan membawa kepada kurangnya penipuan dan juga penambahan pada sesuatu hadis tersebut. Imam Baiquni menyebut dalam kitab beliau
wa kullu ma qala rijaluhu ala. Dan setiap hadis yang kurang perawi dinamakan al-hadisul al-ali, iaitu hadis yang tinggi sanadnya. Seterusnya, as-sanad as-safil, iaitu sanad yang rendah. Sanad yang rendah ini adalah rantaian perawi yang mana lebih ramai jumlah perawinya berbanding rantaian perawi yang lain pada riwayat hadis yang sama. Ini bermakna sekiranya hadis A mempunyai 10 orang perawi dan hadis B yang di dalam matan yang sama mempunyai 15 orang perawi, hadis A adalah lebih sanad yang tinggi atau lebih tinggi sanadnya berbanding hadis yang kedua, hadis B, walaupun matannya sama kerana sanadnya berubah-ubah. Sanad A, hadis A berjumlah 10 orang sahaja, manakala sanad di hadis B berjumlah 15 orang. InsyaAllah saya akan tunjukkan sepotong hadis untuk kita sama-sama membezakan sanad dan matan itu. Okey, sidang hadirin. Yang pertama, yang berwarna merah ini, qala sami'tu Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang berwarna merah ini adalah sanad ataupun rantaian perawi daripada Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Dan hadis adalah ataupun matan itu adalah innamal a'malu binniyat, yang berwarna hitam ini. Jadi ini yang berwarna hitam ini adalah matan. Yang berwarna merah ini adalah sanad. Okey. Seterusnya kita bincangkan apakah peranan hadis sebagai sumber hukum kedua. Hadis mempunyai 3 peranan. Yang pertama, al-hadis sebagai penyokong dan penguat kepada Al-Quran. Ini berlaku sekiranya kandungan al-hadis sama dengan Al-Quran. Seperti hadis yang bermaksud, Islam dibina di atas 5 asas. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi siapa yang mampu. Sesungguhnya, hadis-hadis ini bertepatan dengan firman Allah dalam Al-Quran seperti mengerjakan solat, mengerjakan puasa, haji dan zakat. Seperti mana dalam firman Allah, wa iqamas solah. Jadi, firman-firman Allah ini disokong oleh hadis Nabi SAW. Kedua, al-hadis sebagai penghurai dan penjelas kepada kandungan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa hukum di dalam Al-Quran yang tidak jelas atau tidak didetailkan atau dihuraikan secara lebih lanjut oleh Al-Quran sendiri. Jadi al-hadis berperanan untuk menjelaskan yang umum. Contohnya Rasulullah SAW menerang bagaimana cara-cara sembahyang dengan sepotong hadis yang bermaksud solatlah seperti mana aku solat. Kalau kita tahu di dalam Al-Quran Allah hanya menyebut iqamas solah, tapi kita mula timbul di dalam benak fikiran kita, bagaimana nak solat? Bagaimana tata caranya? Bagaimanakah rukun dan rukun solat? Apakah perkara-perkara yang membatalkan solat? Dan perintah ini Rasulullah menerangkan dengan hadis beliau, hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana aku solat. Yang ketiga, al-hadis yang menunjukkan kepada hukum yang tidak dinaskan oleh Al-Quran. Ada hukum-hukum yang tidak disebut di dalam Al-Quran dan hanya disebut di dalam hadis. Contohnya, ada Rasulullah SAW mengenai laut yang bermaksud suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberi panduan kepada kita bahawa segala apa yang ada di laut dan airnya adalah air mutlak, dan segala apa yang ada di laut seperti ikan, sotong, ketam adalah halal. Dan perkara-perkara ini tidak disebut secara detail dan tidak disebut langsung di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari apa itu sanad, apa itu matan dan apa itu sunnah dan hadis. Saya ingin akhiri perkongsian saya dengan satu hadis
Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi." Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi, iaitu sunnah Nabi SAW. Riwayat Malik. Kesimpulannya, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan termasuk dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama usul fiqh. Tambahan pula, jika kita meninggalkan salah satu daripada sumber ini, maka sudah tentu kita akan menyimpang dan menyeleweng daripada asas kebenaran. InsyaAllah, kita akan mempelajari apa itu hadis sahih, syarat-syarat hadis sahih pada episod yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu dari saya sendiri. Dapat sesuatu, share sebagai pahala amalan jariah bersama. Wallahu a'lam.